Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tajuk wanita dan migrasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Muhammad Hambali, Nur Sakinah, saya Nur Atika dan Nur Syakirah. Okey, untuk pengenalan wanita dan migrasi ni, yang pertama maksud migrasi. Migrasi merupakan satu perpindahan sukarela yang diatur oleh sekumpulan orang dari tempat asal yang biasa ke tempat yang baru. Untuk maksud migrasi ni ada banyak, tapi ianya membawa maksud yang sama iaitu migrasi ni penghijrahan seseorang itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan maksud migrasi yang saya ambil ni dari Encyclopedia Americana pada tahun 1972. Okey, next untuk jenis migrasi terbahagi kepada dua jenis iaitu migrasi antarabangsa dan migrasi dalaman. Migrasi dalaman terbahagi kepada migrasi antara daerah dan juga migrasi antara negeri. Okey, untuk bahagian seterusnya akan membincangkan berkaitan dengan rasionalkah seorang wanita itu migrasi untuk mencari sumber ekonomi serta faktor yang mendorongnya. Seterusnya, implikasi terhadap keluarga yang ditinggalkan dan keuntungan dan kerugian jika wanita itu migrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sakinah binti Sanusi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang rasional wanita migrasi untuk mencari sumber ekonomi. Migrasi untuk mencari sumber ekonomi dalam kalangan wanita amat relevan pada masa ini. Pada suatu ketika dahulu, migrasi untuk mencari sumber ekonomi mungkin hanyalah dikaitkan dengan kaum lelaki sahaja. Tetapi berbeza pada zaman ini di mana kaum lelaki dan kaum wanita mempunyai hak yang sama dalam bermigrasi untuk mencari sumber ekonomi. Dengan adanya perkembangan pelbagai aspek di dunia ini seperti perkembangan ekonomi, teknologi, pendidikan, sosial dan banyak lagi menyebabkan persepsi masyarakat terhadap wanita dan persepsi wanita terhadap diri mereka sendiri telah berubah. Jadi dengan migrasi ekonomi, wanita dapat memperoleh pendapatan mereka sendiri dan yang paling utama dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang faktor yang mendorong wanita migrasi ekonomi. Bagi faktor yang pertama ialah peningkatan pendidikan. Tahun berganti tahun, wanita yang berpendidikan tinggi semakin bertambah. Dengan ini, semestinya wanita menginginkan pekerjaan yang setanding dengan kos yang mereka pelajari. Ada setengah tempat yang tidak menawarkan pekerjaan yang diinginkan, contohnya seperti di kawasan pedalaman. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang hebat ada ditawarkan di bandar-bandar besar seperti Bandar Kuala Lumpur dan Selangor. Jadi, wanita perlu berhijrah keluar tempat yang lebih jauh untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan seperti pensyarah, pakar ekonomi dan banyak lagi. Faktor yang kedua ialah persaingan pekerjaan. Persaingan pekerjaan boleh berlaku kepada masyarakat yang tinggal di bandar-bandar kecil dan pedalaman. Apabila wanita migrasi ekonomi ke kawasan yang lebih banyak peluang pekerjaan seperti di bandar besar, akan ada tawaran pekerjaan yang sangat banyak dan luas yang membolehkan mereka memilih pekerjaan mana yang sesuai dengan mereka. Jadi persaingan akan menjadi semakin berkurang. Bukan itu sahaja, persaingan pekerjaan juga boleh berlaku disebabkan oleh penduduk yang padat menyebabkan ramai masyarakat yang akan menganggur. Sebagai penyelesaiannya, mereka perlu migrasi ekonomi ke tempat yang banyak peluang pekerjaan. Contohnya, ramai masyarakat Indonesia yang bekerja di Malaysia disebabkan persaingan yang ramai di negara mereka. Faktor yang terakhir ialah penawaran tenaga kerja meningkat. Pada era ini, banyak aktiviti yang melibatkan pembangunan negara sama ada dari segi fizikal atau dalaman sedang berjalan demi memenuhi keperluan masyarakat di Malaysia. Banyak bangunan-bangunan kerajaan dan swasta dibina untuk menjalankan aktiviti yang melibatkan pelibatan masyarakat. Contohnya, hospital-hospital didirikan untuk menempatkan pesakit. Dengan adanya bangunan-bangunan hospital ini, semestinya memerlukan khidmat daripada jururawat dan doktor dalam kuantiti yang ramai. Keadaan ini menunjukkan penawaran tenaga kerja sedang meningkat. Disebabkan itu, ada setengah masyarakat perlu dipindahkan kerja di kawasan lain iaitu kawasan yang jauh daripada tempat asal mereka. Jadi, sebagai wanita yang ingin menjaga ekonomi hidup, mereka perlu patuh dengan arahan majikan atau syarikat di mana tempat mereka bekerja untuk berpindah ke tempat tersebut. Keadaan ini menjadikan wanita perlu bermigrasi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita pergi kepada implikasi kepada keluarga yang ditinggalkan. Seperti yang kita sedia maklum, seseorang itu bermigrasi adalah bertujuan untuk mendapatkan sumber pendapatan yang stabil dan membantu pendapatan keluarga untuk keluar daripada tumpuk kemiskinan. Kita ambil contoh mudah, wanita yang bermigrasi adalah seperti wanita Indonesia
yang bermigrasi ke Malaysia untuk mendapatkan sumber pendapatan yang stabil. Hal ini kerana mata wang di Malaysia adalah lebih tinggi berbanding dengan mata wang negara asal mereka. Jadi apabila mereka bermigrasi ke sini, mereka dapat membantu keluarga yang ditinggalkan di kampung, dan mereka akan menghantar wang yang diperolehi di Malaysia untuk dihantar ke kampung untuk membantu pendapatan keluarga, dari segi pendidikan anak-anak ataupun keperluan-keperluan yang mendesak seperti ibu bapa yang sedang sakit, dan untuk membayari bil-bil dan sebagainya. Itu adalah implikasi yang pertama. Yang kedua, implikasi yang kita dapat lihat adalah seperti pengabaian anak-anak dan juga suami. Apabila wanita itu memilih untuk bermigrasi, mereka sama ada dari segi luaran ataupun dalaman, mereka akan mengalami masalah kurang masa bersama keluarga. Bila mereka kurang masa bersama keluarga dan sibuk dengan kerja yang dilakukan, dan menyebabkan mereka juga akan kurang komunikasi dengan anak-anak dan juga suami. Jadi apabila mereka kurangnya, menyebabkan anak-anak ini kurang kasih sayang seorang ibu, kerana anak-anak ini memerlukan kasih sayang kedua-duanya, ibu dan juga bapa. Bila ibunya tidak dapat memberikan masa yang cukup, perhatian yang cukup kepada anak, menyebabkan anak-anak ini kurang rasa kasih sayang. Seterusnya, implikasi yang kita dapat lihat adalah kurangnya penjagaan dan didikan anak-anak adalah menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk mendidik anak-anak tentang perkara-perkara asas seperti adab, agama, mengaji, segi pergaulan dan sebagainya. Itu adalah tanggungjawab ibu bapa. Walaupun tanggungjawab ini merupakan tanggungjawab bersama suami dan juga isteri, akan tetapi anak-anak ini lebih cenderung apabila ibunya mendidik. Itu adalah lumrah. Anak-anak akan lebih tertarik, akan lebih mudah dididik melalui ibunya, kerana ibunya mempunyai kasih sayang yang berbeza dengan bapa. Oleh itu, bila anak-anak ini kurang perhatian, kurang didikan, menyebabkan anak-anak itu mudah terdedah dengan masalah-masalah sosial seperti buli, kurang ajar, sering menggunakan perkataan sesat, kerana ia kurang pemantauan dan tiada siapa untuk menegur. Lebih-lebih lagi kerana ibu bapa yang bekerja. Dan akhir sekali adalah implikasi yang kita lihat adalah potensi untuk berlakunya jenayah seks, iaitu curang. Ini kerana adalah lumrah bagi manusia untuk berkasih sayang, lebih-lebih lagi yang berkahwin. Dia memerlukan kasih sayang dan sentuhan pasangan. Bila dia memilih untuk bermigrasi, dia tidak dapat peroleh kasih sayang dan sentuhan pasangan di tempat mana mereka bermigrasi kerana jarak yang berjauhan. Jadi apabila mereka tidak mampu tahan diri mereka, tidak tahan iman mereka, menyebabkan mereka memilih untuk curang, kerana curang ini adalah pilihan. Jadi mereka memilih untuk curang semata-mata untuk mendapatkan kasih sayang dan sentuhan, walaupun bukan tujuan untuk berkahwin, just untuk mendapatkan kasih sayang. Jadi ini merupakan kesan-kesan yang negatif yang berlaku, walaupun tidak keseluruhannya seperti ini, namun segelintir masyarakat juga menghadapi perkara-perkara ini, dan sehingga hari ini masih lagi berlaku masalah curang akibat daripada perhubungan jarak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Fatida Safari, nombor matrik 279-210. Saya akan menerangkan tentang keuntungan dan keperluan wanita migrasi kepada negara. Antara keuntungan yang dapat diperoleh pada negara jika wanita melakukan migrasi antaranya ialah dapat membantu menangani isu kekurangan tenaga pekerja. Hal ini berlaku akibat kekurangannya buruh tempatan yang berkelayakan dan berpendidikan di negara tersebut. Tambahan lagi, sesetengah pekerja memerlukan kelayakan yang tertentu bagi memperoleh jawatan yang bersesuaian, maka wanita migran ini mampu untuk membuka peluang yang ada. Selain itu, negara juga dapat meningkatkan status pendidikan, berlakunya peningkatan dalam permintaan pendidikan dan latihan yang ditawarkan. Tambahan lagi, ramai wanita migrasi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan juga lebih berkualiti. Keuntungan yang terakhir pula, kemiskinan juga dapat dikurangkan akibat peningkatan kuasa beli masyarakat. Berlakunya peningkatan wang dalam tangan masyarakat untuk melakukan jual beli. Seterusnya, kerugian yang diperoleh
jika wanita melakukan migrasi ialah berlakunya masalah sosial seperti perdagangan, kecurian dan juga pelacuran dan seterusnya akan memburukkan nama negara. Hal ini berlaku akibat ketidaksediaan diri bagi menghadapi budaya dan juga politik negara yang berbeza. Seterusnya ialah negara akan kehilangan aset negara iaitu wanita yang umumnya terdiri daripada mereka yang berkemahiran, berpendidikan dan juga proaktif. Wanita yang berpendidikan dan golongan profesional cenderung untuk berhijrah ke negara lain bagi mendapatkan pengalaman dan upah yang lebih tinggi. Akhir sekali, keburukan yang berlaku ialah penggunaan tenaga buruh asing berleluasa. Apabila penggunaan tenaga buruh asing berleluasa, maka berlakunya penyekatan wang ke luar negara dan menyebabkan pendapatan faktor bersih luar negara meningkat. Sebagai kesimpulannya, daripada tugasan yang diberikan ini, kami mendapat banyak ilmu yang baru berkaitan dengan wanita dan migrasi. Yang pertama, kami dapat memberi pendapat kami berkaitan dengan isu-isu yang telah dibangkitkan tersebut. Semakin hari, sektor perindustrian ini semakin tertumpu, yang mana migrasi penduduk luar bandar ini kebanyakannya bermotifkan untuk meningkatkan taraf sosioekonomi, yang mana ianya berlaku disebabkan oleh perkembangan yang pesat dalam sektor industri ini. Migrasi ini juga membantu mengurangkan masalah pengangguran, yang mana di kawasan bandar peluang pekerjaan lebih tinggi berbanding kawasan luar bandar. Sekian, terima kasih.